Selamat pagi murid-murid, apa khabar semua? Hari ini sekali lagi kita berjumpa dalam kelas sejarah tahun 5. Hari ini kita akan belajar unit 11 Bahasa Kebangsaan, subtopik Kedudukan Bahasa Kebangsaan. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, cikgu nak tanya, apakah bahasa kebangsaan negara Malaysia? Tahukah murid-murid? Okey, tak apa. Kalau tak tahu, mari kita lihat bersama-sama. Standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 9.4.1 menyatakan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan persekutuan. 9.4.2 menerangkan peranan bahasa kebangsaan. Kes 9.4.5 menyatakan kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan. Baiklah, mari kita lihat sejarah perkembangan bahasa Melayu. Ya, betul murid-murid. Bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu diperkenalkan melalui peranan tulisan Jawi. Selepas itu, bahasa Melayu diperkenalkan menggunakan akhbar atau surat khabar dan seterusnya dengan penubuhan pejabat karang-mengarang di Perak, Tanjung Malim, maka berkembanglah bahasa Melayu. Selepas itu, tertubuhlah Angkatan Sastra 50 atau Asas 50 di mana semua sastrawan negara akan menghasilkan buku-buku, novel-novel atau makalah yang menggunakan bahasa Melayu. Kemudian sampai kini terdapat Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditubuhkan pada 1956 yang telah memajukan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan semua rakyat Malaysia tahu menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Okey, mari kita lihat kedudukan bahasa kebangsaan di negara kita dalam perlembagaan persekutuan. Okay, kita lihat, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dasar ini telah diteruskan apabila Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Dalam Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay, mari kita lihat dalam Perkara 152, iaitu berkaitan bahasa kebangsaan. Yang pertama, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan apa-apa tulisan sebagaimana yang diperintahkan dengan undang-undang oleh Parlimen dengan syarat bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan bagi apa-apa maksud lain daripada maksud rasmi atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Maksudnya, walaupun bahasa Malaysia atau bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, tetapi rakyat Malaysia boleh menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Jadi, tidak ada siapa boleh melarang kamu menggunakan bahasa ibunda kamu sendiri. Tidak kisahlah kamu ingin menggunakan bahasa Cina, bahasa India, bahasa Iban, bahasa Dusun untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan kamu. Dan mari kita lihat peranan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan mempunyai pelbagai peranan untuk membangunkan negara. Yang pertama iaitu sebagai bahasa pentadbiran. Wajib digunakan dalam urusan rasmi seperti mesyuarat, taklimat, kursus, segala urusan bertulis dan surat menyurat. Sama juga ketika sekolah kita menjalankan perhimpunan. Perasan atau tidak, kita menggunakan bahasa Melayu kerana ia ialah majlis rasmi. Seterusnya, bahasa ekonomi. Okay, bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa ekonomi di mana ia digunakan dalam urusan ekonomi iaitu urusan jual dan beli. Kemudian bahasa perhubungan.
dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Seperti yang murid-murid tahu, negara kita ada banyak kaum kan, dan ada banyak bahasa. Tetapi semua orang boleh berbahasa Melayu dan boleh bercakap dengan satu sama lain menggunakan bahasa Melayu tanpa ada apa-apa masalah. Jadi itu maksudnya bahasa perhubungan. Seterusnya, bahasa pendidikan. Dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Yang ini kita dapat lihat di sekolah. Jika murid belajar sejarah, matematik, sains dan sebagainya, murid-murid menggunakan bahasa apa? Ya, bahasa Melayu ataupun dui bahasa. Seterusnya ialah bahasa undang-undang. Digunakan dalam urusan mahkamah kecuali jika ada tertuduh yang tidak boleh menguasai bahasa Melayu dengan betul, maka akan ada translator ataupun penterjemah untuk membantu menterjemahkan bahasa itu kepada bahasa ibunda dia. Okay, tetapi semua urusan berkaitan adalah menggunakan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu juga ialah berperanan sebagai bahasa ilmu, di mana buku-buku kebanyakannya ditulis menggunakan bahasa Melayu. Dan yang terakhir, kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan. Kenapa kita mesti berbangga dengan bahasa kebangsaan kita? Kenapa kita mesti meninggikan bahasa kebangsaan kita? Yang pertama, sebagai lambang jati diri. Yang kedua, memupuk perpaduan rakyat. Contohnya, semua orang boleh bercakap dengan satu sama lain menggunakan bahasa Melayu. Identiti kebanggaan negara. Tiada negara di dunia ini yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan selain Malaysia. Jadi kita harus rasa bangga. Menaikkan nama negara di peringkat antarabangsa. Tahukah murid-murid, bahasa Melayu juga turut diperkenalkan dan diajar di universiti-universiti luar. Jadi kita berasa bangga kan kerana bahasa Melayu, orang lain pun nak belajar. Dan yang terakhir merupakan bahasa rasmi negara. Dan semua orang yang datang ke Malaysia seharusnya dan sebaiknya mahir menggunakan bahasa Melayu kerana ia ialah bahasa rasmi. Baiklah murid-murid, selamat maju jaya. Kelas kita tamat sampai di sini dan jangan lupa siapkan latihan kamu di dalam buku aktiviti. Sampai kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye!